Salam bahagia, jadi bertemu di channel YouTube Ishak bin Ismail. Jadi kadang-kadang tak terdaya nak menghasilkan video. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kerana kita terlalu exhausted. Exhausted tu maksudnya bukan haus saja, tapi kita sudah hilang tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah video. Ya, itulah gara-gara lockdown yang melampau. Kadang-kadang kita mengalami ketegangan kepala, otak lah orang sebut mind. So the problem is mentally, kita tak boleh control, and then kita nak meluahkan pun kita rasa too heavy. Jadi kadang-kadang nak share pendapat, kita takut kita akan dalam keadaan tidak terkawal. Jadi itulah fenomena yang berlaku apabila kita terlampau terperuk dan terperangkap di rumah. Nak buat macam mana itulah SOP duduk di rumah. Kita jaga diri kita. Maklumlah saya ada lelah, saya ada asma, saya patut lebih berhati-hati berbanding orang yang normal. Itulah harapan saya. Moga-moga lockdown ini akan orang kata menghasilkan sesuatu yang betul dan baiklah. Tapi sayangnya, 1000 kali sayang, hari ini kita dikejutkan dengan lebih 9,000 kes. And then reason yang Kementerian Kesihatan memberikan kenapa kes terlampau tinggi adalah kerana jumlah saringan yang lebih banyak dilakukan. Dan kita pun telah menyatakan, saya pun telah berkali-kali menyatakan bahawa selagi ada COVID, buatlah beratus ribu jumlah saringan pun kita tak peduli sebenarnya. Tapi yang kita heran kenapa kes terlampau tinggi. Kita sebenarnya tak boleh kaitkan dengan jumlah saringan. Jika negara kita ini bebas daripada COVID, buatlah 100,000 saringan pun, kalau ada satu saja COVID, kita rasa itu sudah cukup. Tujuan saringan ialah untuk menyemak siapa yang ada COVID. Jadi jangan salahkan bilangan kes COVID yang tinggi disebabkan jumlah saringan. Jadi sebenarnya Kementerian Kesihatan kena ada satu reason yang betul lah. Kes yang tinggi sebenarnya sebab penularan itu yang tinggi dan tidak terkawal. Jadi itu sebenarnya puncanya. You buatlah 1,000,000 saringan sehari pun, kalau ada 9,000 sahaja, itu sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau you buat 100,000 saringan, jumlah kes yang naik 9,000 juga. Jadi itu membawa makna bahawa COVID itu memang sangat gigih lah. Justru apa tindakan yang patut dilakukan oleh Kementerian Kesihatan ialah sekali lagi mengadakan jumlah saringan yang besar-besaran day by day. Jangan bagi reason kes tinggi sebab jumlah saringan yang tinggi. Itu sebenarnya tidak betul. Sebab itu di Jepun mereka ada satu saja kes, tapi saringan yang dilakukan adalah sekitar lebih kurang satu diameter yang besar, 30 km diameter. Jadi melibatkan lebih 800,000 penduduk. Jadi itu yang kita mahu. Kita tak mahu negeri Selangor ini dicatatkan sebagai apa? Negeri yang ada sarang COVID. Jadi itu yang kita takut. Alasan sebab jumlah saringan banyak. Sebenarnya you boleh buat saringan berjuta pun dalam seminggu. Tapi kalau kes COVID tak ada masalah, itu actually kita tak boleh bertikaikan. Jadi kita mesti segerakan saringan itu besar-besaran dan make sure kawasan-kawasan yang green kita take over semula. Selepas itu jangan dibebaskan dan pastikan tidak adalah orang yang melarikan diri untuk elak saringan. Itu sebenarnya kita mesti menggunakan kuasa yang lebih dahsyat, iaitu mungkin tentera untuk lockdown betul-betul, sebab manusia ini bergerak. Jadi justru bila bergerak, itulah rantaiannya. Dan mungkin ada pendatang asing yang tak ada orang kata segala dokumen, jadi mereka lari dan lari. Tapi di situlah punca sebenarnya COVID. Mereka lah dalangnya. Jadi kita kena hapus habis-habisan.
Itu tujuan. Track and then bagi rawatan dan make sure yang dah dapat rawatan tidak berulang semula ataupun timbul semula kesnya. Jadi untuk paparan hari ini bukan tujuan untuk marah-marah. Sebab itu kita pun hairan day by day, alasan jumlah saringan semakin meningkat. No is no. Once COVID is COVID. Kita kena teruskan mencari dan mencari. Lockdown mesti betul-betul lah. Kekuatan mesti dilebihkan, tentera mesti digunakan. Janganlah lockdown hanya kepung saja dalam, orang membiak-biak sana sini masih lagi hebat. Jadi kita tak boleh kawal setiap orang, tapi at least kita mesti kenakan kawalan yang ketat. Maknanya lokaliti yang kecil-kecil kita mesti lock dia betul-betul. Jangan bagi mereka bertemu-temu, ya. Itu maksud saya. Cell by cell. Sebab tu human body cell and then menghasilkan tisu. So kita cover cell dulu. And then after that tissue and then pergilah kepada otot dan sebagainya. Itu maksud saya. Kecil jadi besar and then lagi besar. So control yang the smaller dulu. Zon merah control dulu. Jadi lelongan pada hari ini datang daripada seorang rakan kita jauh di sana di Sandakan. Jadi beliau antara yang terkesan akibat COVID-19. Jadi saya pun dihubungi beliau. Dia menyatakan bahawa anaknya dah 3 hari tak makan. Jadi sayu di hati saya. Saya nak bantu beliau. Macam mana? Saya pun dalam keadaan yang orang kata lebih kurang lah. Ada pagi makan pagi. Ada malam makan malam. Kadang malam pun makan Maggi je dengan telur. Cukuplah kacau-kacau. Sedap, tambah sos sikit, kicap sikit, okey lah. Pelapik perut untuk sampai ke subuhnya. Jadi itulah kesian rakan kita ini. Jadi saya telah memberitahu beliau untuk naikkan bendera putih. Moga-moga rakan-rakan di kawasan beliau akan membantu beliau. Jadi lelongan pada hari ini 2 keping, duit 50 sen satu, tahun 1969 dan duit RM1 1971. Jadi gambaran saya bahawa beliau sungguh menjaga duit ini. Bahkan background yang dia ambil gambar pun sangat-sangat sinonim dengan keadaan duit ini. Very antique and then look very, orang kata, boleh masuk iklan lah backgroundnya itu. Kayunya itu wow. Kayu kawasan Sabah ini memang berkualiti tinggi. Terjamin balaknya. Jadi kita nampak very antique, walaupun nampak lusuh tapi looks very antique. I like this part. Itu sebenarnya. Sebab itu kita ada duit shilling, kita jangan rendamkan dengan bahan kimia walaupun kita nak buang lusuh itu. Let it be a nature. Maksudnya biarkan dia dalam keadaan semula jadi. Wah, bersemangat betul sehari data online. Jadi tujuan saya murni saja. Saya mencadangkan sesuatu. Itulah untuk negara. All the best. Take care. All the best.